Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar para sahabat radhiyallahu anhum atas dua jalan usaha. Satu ialah usaha maqami, iaitu usaha tempatan, dan satu lagi ialah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atas kedua-dua jalan inilah mereka telah menggunakan seluruh hidup mereka. Atas dua jalan inilah setelah diusahakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam atas satu cara dan satu kaifiat, sehingga hanya beberapa tahun sahaja Madinah telah menjadi satu kota yang setiap rumah orang-orang Madinah mereka dapat amalkan agama, sama ada lelaki ataupun wanita, kecil maupun besar. Setiap rumah-rumah mereka, setiap individu yang ada di dalam rumah mereka dapat mengamalkan agama yang sempurna. Bukan sahaja agama yang sempurna, bahkan setiap daripada mereka menjadi da'i, orang yang buat usaha agama. Hanya beberapa tahun usaha atas jalan kaifiat yang tertentu, setiap daripada rumah-rumah orang Madinah telah wujud agama yang sempurna, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya bahawa syaitan telah pun putus asa bahawa di Hijaz ini, di Madinah dan sebagainya, bahawa akan disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas usaha atas dua jalan ini, dua dengan cara yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, menjadikan keadaan yang sedemikian. Daripada pagi tadi sehingga sekarang kita telah buat amalan karguzari, menceritakan ahwal. Maksud daripada menceritakan ahwal ataupun kerja yang kita telah lakukan dan pencapaiannya ialah supaya setiap daripada orang yang buat usaha agama, setiap rakan-rakan seusaha buat usaha agama, sehingga sampai ke tahap bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bangunkan para sahabat atas cara tersebut, sehingga setiap amalan kita menyerupai mirip kepada usaha yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, hidayah yang dijanjikan oleh Allah, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kerana usaha kita, cara kita, tetapi usaha atas hidayah yang telah datang kepada para sahabat atas sebab pengorbanan mereka terhadap agama dan cara yang telah dilakukan oleh mereka. Maksud daripada karguzari ataupun ahwal yang kita pendengarkan daripada pagi tadi ialah supaya setiap daripada rakan seusaha berusaha ke tahap tersebut, sehingga pengorbanan kita seumpama pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum, dan cara kerja kita sebagaimana cara kerja para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi hidayat kepada usaha yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita harus ingat bahawa apabila yang kita nak sampai, maksud daripada karguzari ini, kita nak sampai ke tahap sebagaimana usaha para sahabat. Hari yang kita punya mulakat, bila kita berjumpa dengan orang, sebagaimana sahabat telah buat, kita punya gash, kita pergi jauhlah, pergi jumpa rumah ke rumah sebagaimana yang telah dibuat oleh para sahabat. Apabila kita duduk ta'lim, kita ta'lim sebagaimana para sahabat. Tilawat Al-Quran kita sebagaimana tilawat para sahabat. Zikir kita seumpama zikir para sahabat. Pada ketika itu tuan-tuan yang mulia, kita punya gash, kita punya jauhlah, kita buat di mahallah kita, ianya akan menarik hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayat 14 kurun yang lalu, yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Inilah maksud usaha yang kita nak capai, usaha yang kita nak sampai, maksud daripada karguzari. Dan sehingga setiap daripada diri sahabat, mereka bukan menyempurnakan keinginan diri mereka, kehendak mereka, tetapi setiap daripada mereka menyempurnakan semua perintah-perintah Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita kena usahakan bagaimana usaha ini sampai sebagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada usaha di maqami kita, di tempatan kita, ataupun usaha kita semasa keluar di jalan Allah, apabila ianya sama seperti usaha yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayat sebagaimana 14 kurun yang lalu Allah telah mengamkan hidayat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayat dengan usaha yang kita buat. Sahabat radhiyallahu anhum telah membahagikan masa mereka kepada dua bahagian. Satu untuk usaha tempatan, dan satu lagi masa mereka untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Usaha keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan atas tertib, tetapi atas takazah, atas tuntutan semasa yang ada. Atas tuntutan semasa yang ada. Setiap masa mereka tidak ada satu tashkil yang khusus. Apabila disuruh ya khailallah farkabi, wahai pejuang-pejuang agama Allah, tunggang kuda kamu, pacu kuda kamu, mereka akan datang berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pekedai daripada kedai mereka keluar datang kepada Nabi, yang di rumah daripada pintu rumah mereka datang kepada Nabi, bahkan yang sakit diusung atas katil mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah takazah tuntutan yang ada sekarang? Tuan hantarlah kami di mana sahajanya Tuan suka. Nahnu sahmun min sihamillah, kami satu panah daripada panah-panah Allah. Kau panahlah, hantarlah ke mana saja, kami sedia. Ini masa yang telah diberi oleh para sahabat radhiyallahu anhum untuk keluar di jalan Allah. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa keluarnya 6 bulan. Tafsirnya ataupun penerangan detailnya semua ada. Dan Umar radhiyallahu anhu pada zaman beliau telah mengurangkan kepada 4 bulan. Para sahabat radhiyallahu anhum apabila datang, mereka kadang ditashkilkan 4 bulan, kadang ditashkilkan 2 bulan, kadang 1 bulan, kadang 15 hari, dicampur-campurkan seluruh sepanjang tahun. Rata-rata mereka keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar ni masuk dalam hati kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila sampai saja seruan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus ianya masuk dalam hati para sahabat. Walaupun perut mereka berikatkan batu kerana lapar, tetapi apabila mereka diutuskan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka sedia. Sekali seorang sahabat dalam keadaan lapar, dia mengikat perutnya dengan batu, dia menunggang unta keluar di jalan Allah, dan dia pengsan daripada atas kuda, daripada atas unta, jatuh dan meninggal dunia. Baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada para sahabat, cuba tengok hal sahabatku, dia kerana lapar dia telah syahid di jalan Allah. Kemudian apabila sahabat pergi melihat, mengangkat bajunya, melihat 2 ketul batu diikat di perutnya. Kemudian mereka menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanya, apakah tuan tahu bahawa dia ini mati kerana lapar? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, tidak. Cuma apabila dia jatuh dan syahid, aku nampak bidadari membawa makanan daripada syurga dan membuat suapan-suapan dan menyuapnya. Daripada situ aku faham bahawa sahabat aku ini dia mati kerana lapar. Jadi tuan-tuan yang mulia, mereka keluar
di jalan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada takaza dan tuntutan agama semasa yang ada pada ketika itu dalam semua keadaan. Bila tashkil, mereka akan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka apabila mereka tidak perlu tashkil, mereka berjalan atas takazah, atas tuntutan agama semasa yang ada pada ketika itu. Tetapi hal kita pada hari ini, kita akan keluar mengikut tertib. Apabila semua kerja-kerja di rumah telah selesai, tidak ada apa-apa lagi tugas yang kita nak buat, maka ketika itu kita luangkan masa untuk keluar di jalan Allah. Ingatlah tuan-tuan, sekiranya kita keluar di jalan Allah atas tertib, kita akan dapat pahala dan ganjaran daripada Allah. Tetapi quwwatul iman, kekuatan iman dan hidayah min Allah, hidayah itu kita tak dapat sebagaimana telah datang kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka begitu bersungguh-sungguh untuk keluar. Bukan saja orang-orang dewasa, bahkan kanak-kanak mereka menjinjit di atas hujung-hujung jari mereka supaya mereka diberi izin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk keluar di jalan Allah. Mereka juga faham bahawa apabila mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu mereka dapat balik ataupun tidak, sama ada syahid ataupun dapat pulang ke rumah mereka. Ini hal ataupun keadaan pengorbanan mereka untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu usaha Bairuni, usaha keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi usaha yang baginda sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan, tunjukkan kepada mereka adalah usaha maqami, usaha tempatan mereka. Rata-rata mereka keluar 4 bulan di jalan Allah dan baki 8 bulan di tempatan mereka. 8 bulan di tempatan mereka juga mereka akan bahagi 2. Setengah hari untuk keperluan dan pekerjaan mereka, dan setengah hari berada di Masjid Nabawi. Begitu juga malam dibahagi 2. Sebahagian malam dengan keluarga, sebahagian malam di Masjid Nabawi. Dan mereka telah bahagikan 8 bulan mereka jadi 4 bulan untuk usaha maqami, usaha agama di tempatan mereka, dan 4 bulan untuk anak dan isteri mereka. Bahagian ataupun hissah anak isteri mereka dibahagi 2 bulan untuk perniagaan mereka dan pekerjaan mereka, dan 2 bulan lagi untuk bersama dengan anak isteri, dengan keluarga, rehat dan sebagainya. Makna mereka telah berusaha untuk keperluan mereka hanya 2 bulan, dan yang lainnya untuk dibelanjakan. Oleh kerana itu, rumah demi rumah, silih berganti rumah demi rumah telah datang faqah, datang kebuluran satu rumah demi satu rumah, sehingga tangisan anak-anak, raungan anak-anak terdengar sampai keluar rumah kerana tidak ada makanan. Dan sehingga datang satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat, mengimami salat. Dan kita dapat lihat dalam hayatus sahabah, kalau kita lihat kehidupan mereka, kita akan dapati, dan mereka akan satu saf sembahyang di belakang Nabi. Kadang-kadang satu saf akan tumbang kerana pengsan, kerana terlalu lapar. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira kepada mereka, datang menemui mereka, kalaulah kamu tahu apa yang bakal dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu kerana penderitaan dan kesusahan ini, nescaya kamu inginkan bahawa sepanjang hidup kamu dalam keadaan miskin, lapar dan mujahadah sedemikian. Tonton yang mulia, inilah pengorbanan yang telah dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu untuk agamanya. Tidak ada mana-mana rumah orang-orang Ansar melainkan ada suara-suara tangisan daripada kanak-kanak kerana kelaparan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sekali melalui rumah Fatimah radhiyallahu anha,
baginda terdengar suara tangisan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam dan bertanya, "Wahai Fatimah, apakah kamu tidak tahu bahawa tangisan mereka berdua ini akan menyebabkan hatiku berasa begitu sedih dan pilu?" Jawab Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, tidak ada apa-apa makanan untuk saya berikan kepada mereka. Jadi kerana itu mereka lapar dan mereka menangis." Baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat cucundanya seorang demi seorang, dan baginda menghulurkan lidah mubaraknya supaya anak-anak kecil ini menghisapnya, dan daripadanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, "Nah, hisaplah lidahku ini untuk membasahi kerongkong-kerongkong kamu dengan makanan atau sesuatu mukjizat yang datang daripadanya." Ini keadaan yang telah dilalui oleh baginda dan para sahabat radhiyallahu anhu untuk membangunkan tertib ini. Tetapi mereka menanggung segala mujahadah dan susah payah, tetapi mereka tidak membiarkan kedua-dua tertib ini berkurangan walaupun sedikit pun. Usaha agama sedikit pun tidak kurang. Mereka mujahadah demi mujahadah, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menanggung kelaparan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat sehingga kedua-dua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam bengkak hatta tafattara qadamah, sehingga kedua-dua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam bengkak. Bila ditanya oleh sahabat, oleh Aisyah radhiyallahu anha, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah aku tidak sepatutnya menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat dalam keadaan duduk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk dan melihat baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat dalam keadaan duduk. Abu Hurairah bertanya, mengapa baginda menunaikan salat dalam keadaan duduk? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ju' ya Abu Hurairah." Lapar wahai Abu Hurairah. Yani kelaparan telah menyebabkan aku begitu lemah, tidak mampu untuk berdiri menunaikan salat. Mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meraung, menangis, sedih terhadap keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, "La tabki ya Abu Hurairah, inna shiddatal ju' la tusibul ja'i'." Sesungguhnya kedahsyatan hisab tidak akan menimpa seseorang yang lapar. Inilah pengorbanan yang telah dilakukan oleh mereka. Mereka menanggung segala kesusahan, tapi usaha agama, takaza agama untuk membangunkan kedua-dua cara ini, kedua-dua kaifiat ini, usaha tempatan dan usaha keluar di jalan Allah, tidak pernah dikurangkan oleh mereka. Apabila mereka kurang memberi masa untuk berusaha atas keperluan mereka, sumber zahir keperluan mereka telah nampak satu demi satu menjadi runtuh dan roboh. Bukan mereka tidak mampu, mereka boleh, ada kemampuan dan kebolehan, tetapi mereka telah korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita cakap 2 jam setengah beri masa untuk usaha agama. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah membahagikan setengah hari di Masjid Nabawi dan setengah malam di Masjid Nabawi untuk buat usaha. Dan usaha yang mereka buat, tuan-tuan yang mulia, adalah untuk menyeru manusia, bawa umat daripada luar masjid ke dalam masjid, di dalam halqah-halqah iman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah pergi ke bazar, pergi ke pekan, memberitahu kepada orang-orang di pekan bahawa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibahagi-bahagikan di dalam masjid. Pergi ambil. Orang-orang bazar telah berlari-lari datang untuk mendapatkannya. Tiba-tiba apabila mereka sampai di sana, mereka tengok tidak ada apa-apa yang sedang dibahagi-bahagikan, melainkan halqah-halqah iman, halqah mudzakarah iman. Mereka berpatah balik
dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sana bertanya mereka, "Mengapa kamu balik?" Mereka kata tidak ada apa-apa warisan pun yang sedang dibahagi-bahagikan. Tanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Apa yang kamu nampak di sana?" Kata mereka, "Halqah-halqah iman, muzakarah halqah-halqah iman." Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mafhumnya itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu beranggapan bahawa warisan Nabi itu dinar dan dirham sedang dibahagi-bahagikan? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang besar-besar seperti Umar radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Raisul Qura, ketua para yakni qari Al-Quran. Mereka memanggil manusia, membawa manusia ke dalam masjid. Hari ini tuan-tuan yang mulia, kita kata 2 jam setengah yang kita beri untuk apa? Kita kata mulaqat. Mulaqat ni bahasa Urdu daripada perkataan liqa. Mulaqat makna bertemu, berjumpa. Kita guna istilah mulaqat, berjumpa atau bertemu, dia telah memberi kesan kepada diri kita. Kesan apa? Kita pergi jumpa, sembang dia kat sana, cakap-cakap iman depan rumah dia, dalam kedai dia, di bazar. Bahkan tuan-tuan yang mulia, 2 jam setengah kita wujudkan halqah iman di dalam masjid. Wujudkan halqah iman di dalam masjid. Kita keluar, beri masa untuk jumpa orang-orang di luar daripada masjid, bawa ke halqah-halqah iman di dalam masjid. Ini kita guna untuk 2 jam setengah kita nak bawa orang daripada luar masuk dalam masjid. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang iman mereka kamil, iman mereka sempurna. Dan orang-orang yang mereka gash, yang mereka pergi jumpa itu pun sahabat juga. Mereka buat kerja ni zaman Nabi. Mereka yang di luar tu pun sahabat juga, dan mereka juga ialah iman yang sempurna. Orang yang iman sempurna keluar masjid, jumpa orang yang iman sempurna juga, bawa datang di halqah iman, di kamalil iman, untuk menyempurnakan lagi keimanan mereka, untuk menyempurnakan lagi keimanan mereka. Kerana kata ulama, imanu yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Kalau diusahakan atas iman, iman akan bertambah. Tetapi sekiranya dibiarkan, iman akan menurun. Sahabat-sahabat mereka datang berusaha, kerana iman mereka kamil, iman mereka sempurna. Telah datang dalam diri mereka risau, sayang, takut atas iman mereka sendiri. Yang merasa tenang atas iman mereka ialah orang-orang munafik. Mereka tak rasa apa-apa. Mereka rasa iman dah okey, tak ada masalah. Tetapi yang ditunjukkan oleh para sahabat, lagi kamil iman mereka, lagi sempurna iman mereka, lagi takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi takut dan risau mereka terhadap iman mereka. Umar radhiyallahu anhu, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk pihaknya, kalaulah selepas aku ada lagi nabi yang akan diutuskan, nescaya Umar layak jadi nabi. Satu basyarah, satu khabar gembira daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika beliau ditikam dan hampir-hampir syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, fikirnya atas keimanannya, dia menggosok-gosokkan pipi dan dahinya ke pasir dan merasakan bahawa apapun dia tak pernah buat untuk agama, sedangkan begitu banyak jasanya, pengorbanannya untuk agama yang telah dilakukan. Tapi dia kata dia tak buat apa-apa untuk agama. Kalau apa yang ada tu kosong-kosong pun cukup, apa yang dia buat tu kosong-kosong pun cukup. Dan dia bertanya kepada Huzaifah radhiyallahu anhu, pemegang rahsia baginda sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia kata, bukan aku nak minta senarai orang-orang munafik supaya aku tahu siapa munafik, tidak, tetapi cuma aku nak tanya kamu, apakah nama Umar tersenarai dalam senarai orang-orang munafik ataupun tidak?
Ini sifat orang mukmin, tuan-tuan yang mulia. Lagi sempurna keimanan seseorang, lagi risau dia terhadap iman dia. Inilah jalan atau kaifiat yang telah dibangunkan Rasulullah, telah bangunkan para sahabat radhiyallahu anhum atas jalan tersebut, yang mereka telah datang kepada tahap iman yang sempurna dan mereka berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Satu usaha para sahabat radhiyallahu anhum ialah mereka pergi berjumpa dengan orang di luar masjid, bawa ke dalam masjid, letakkan, dudukkan mereka di halqah iman, buat muzakarah iman, cerita tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, tentang syurga dan neraka. Satu lagi, tuan-tuan yang mulia, usaha yang mereka buat ketika mereka berada di tempatan mereka ialah menyambut tetamu-tetamu ataupun wufud yang datang, jemaah-jemaah yang datang daripada luar, datang ke Madinah untuk belajar agama. Ada di antara mereka yang datang telah pun memeluk Islam, sebahagian mereka datang tak perlu Islam lagi. Dan apabila mereka datang, baginda sallallahu alaihi wasallam akan membahagi-bahagikan mereka di kalangan para sahabat untuk diajarkan mereka agama, dimuzakarakan kepada mereka agama. Dan mereka setiap daripada sahabat hari-hari akan bawa pulang tetamu-tetamu yang datang daripada jauh, datang untuk berjumpa Nabi. Ada bawa balik 1 orang, ada 2 orang, ada 5 orang, ada 10 orang. Ketua orang-orang Ansar, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, setiap hari membawa balik 80 orang tetamu ke rumah dia untuk diberi makan. Ini yang mereka, dan mereka bawa balik, mereka ajarkan agama, mereka muzakarah agama. Ini kerja yang mereka buat ialah mereka beri ajar agama, muzakarah agama, cerita tentang kebesaran Allah, tentang akhirat, tentang syurga, tentang neraka, tentang amalan, tentang syariat, apa yang telah diturunkan disampaikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, mereka bertanggungjawab untuk beri makan kepada tetamu-tetamu tersebut. Dan yang ketiga, apabila mereka datang, kadang daripada 30 hari hingga 20 hari. 3 hari ada, kadang 15 hari ada, kadang 20 hari pun ada. Apabila jemaah-jemaah tadi nak balik, mereka akan beri hadiah pula, berupa buah-buah tamar, pakaian, makanan untuk mereka bawa balik ke kampung halaman mereka. Ini yang mereka telah lakukan. Dan Nabi SAW juga setelah menghantar mereka dengan para sahabat untuk dibawa balik di mahallah-mahallah mereka, di masjid-masjid mereka dan surau mereka, datang Nabi SAW akan tanya karguzari, tanya ahwal, macam mana hari ini tuan-tuan yang mulia, daripada pagi sampai maghrib tadi kita ambil ahwal, dengar laporan kerja, apa yang mereka telah buat. Nabi ambil juga laporan kerja daripada mereka. Baginda bertanya beberapa soalan berkaitan dengan agama. Kadang-kadang Nabi SAW akan bersabda, kadu an yafqahu, mereka hampir-hampir nak faham dah. Ada tambah masa, ada ditukar pergi tempat lain untuk belajar. Kadang-kadang Nabi SAW kata qad faqihu, mereka dah faham. Kemudian Nabi akan hantar mereka balik di kampung halaman untuk amalkan agama dan buat usaha agama. Sehingga daripada usaha yang tempatan yang mereka buat dengan penuh pengorbanan, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Madinah Munawwarah, bahkan Hijaz seluruhnya, setiap rumah telah datang agama, dan setiap individu dalam rumah tersebut telah menjadi para da'i, orang yang buat usaha agama. Di atas lidah anak-anak kecil telah datang agama, percakapan agama, sehingga Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, syaitan pada hari ini, syaitan telah pun putus asa daripada tanah Hijaz ini, bahawa disembah selain daripada Allah di atasnya. Inilah keadaan yang mereka telah buat. Dan mereka telah berkorban bila mereka bawa tetamu. Apabila dalam ta'lim kita pun telah dengar bagaimana seorang daripada sahabat bawa balik seorang tetamu baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apa-apa makanan di rumah mereka,
hanya ada sedikit makanan untuk keperluan anak-anak mereka. Tetapi oleh kerana tetamu Nabi, dia telah beritahu kepada isteri dia tidurkan anak dan masak makanan dan hidangkan makanan kepada tetamu, dan buatlah apa-apa helah, padamkan lampu biar tetamu makan dan kita berlapar sekeluarga pada malam ini. Mereka buat semata-mata untuk meredakan Allah, tidak diceritakan kepada sesiapa. Tetapi esok paginya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tersenyum, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, memberitahu kepada beliau bahawa mafhumnya bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat redha dengan perbuatan kamu semalam. Beliau bertanya bahawa, ya Rasulullah, saya tidak pernah menceritakan dan tidak ada siapa pun yang mengetahui kisah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya bahawa untuk siapa, yakni untuk Allah yang kamu telah lakukan amalan ini, Allah itulah, zat itulah yang telah menyebarkannya, yang memberitahu kepada aku. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan susah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita buat usaha atas kefiat yang telah dibangunkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bangunkan para sahabat dengan segala mujahadah dan susah payah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan agama. Allah Subhanahu wa taala mengangkat usaha dan kedudukan kita daripada bumi sampai ke langit, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan suara Ibrahim alaihi salam ketika baginda selesai membina Kaabah dan menyeru umat ini untuk menunaikan haji. Ibrahim alaihissalam melaung sekadar kemampuan suaranya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan kekuatannya, dengan kehendak dan keagungannya telah menyampaikan seruan Ibrahim alaihissalam sehingga ke alam arwah, kepada setiap arwah yang bakal datang di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan suara Ibrahim alaihi salam. Begitulah tuan-tuan yang mulia, apabila kita buat usaha agama dengan pengorbanan atas kafiat yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ke tahap maksima yang kita mampu, Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya akan menyampaikan yang sebaginya. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan sebaginya, sehingga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka telah membuat pengorbanan yang sepenuhnya atas kaifiat yang dibangunkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja kanak-kanak menjadi para dai, menyeru manusia kepada Allah, bahkan binatang dan haiwan juga menjadi dai untuk menyampaikan agama, menyeru manusia kepada agama. Sekali seorang penggembala menggembala kambingnya di padang pasir, datang serigala telah menerkam dan melarikan seekor kambingnya. Dia seorang penggembala yang muda, masih gagah dan kuat. Dia mengejar dan dia mengambil balik kambingnya yang telah diterkam oleh serigala. Serigala berdiri dan mula bercakap dengan bahasa manusia, bahawa tidakkah kamu malu? Allah Subhanahu wa taala telah memberi rezeki kepadaku dan kamu telah mengambilnya kembali daripadaku. Dia begitu terperanjat bahawa apakah ini benar-benar serigala ataupun apakah bendanya dapat bercakap dengan bahasa manusia. Serigala lagi bertutur bahawa ini bukan satu perkara yang kamu perlu terkejut atau terperanjat dan yang kamu perlu kagum, bahkan lebih menghairankan bahawa di Madinah sana telah datang seorang nabi yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu tidak lagi pergi dan beriman dengan baginda. Ini lebih menghairankan. Aku bercakap bahasa manusia ini belum lagi satu perkara yang menghairankan, lebih menghairankan Nabi telah datang di Madinah, telah menyeru manusia kepada Allah, menyeru kepada agama, kamu belum lagi dapat jumpa dan beriman kepada baginda. Terus dia telah mengambil kambing-kambingnya yang ada
datang ke Madinah dan tinggal di luar Madinah dan telah masuk ke pekan Madinah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahaja belum lagi sempat dia membuka mulut, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada beliau yang mafhumnya, ceritakan apa yang telah didakwahkan oleh serigala kepada kamu. Terus dia begitu kagum, menangis, dan dia memohon, wahai Rasulullah, saya datang atas dakwah daripada serigala untuk beriman dengan Tuhan. Mohon maaf kerana lewat datang berjumpa dengan Tuhan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menyempurnakan tanggungjawab kita dengan penuh pengorbanan sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, kita buat sekadar kemampuan kita, yang baki Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan sebagaimana dulu Allah Maha berkuasa dan Maha perkasa dan melakukan dengan kehendak dan kudratnya. Begitu juga hari ini Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kita, bahawa daripada bumi Allah akan angkat tinggi melangit. Dan apabila tuan-tuan semua buat keazaman untuk menjadikan dakwah sebagai maksud dan kerja kita, dan setiap rumah di negara kita, setiap rumah daripada di negara kita, tidak ada seorang pun individu dalam rumah tersebut, sama ada lelaki atau wanita, kecil ataupun besar, melainkan mereka mengamalkan agama yang sempurna, dan setiap daripada mereka menjadi para da'i, buat usaha agama, menuju manusia kepada Allah, sehingga Allah menjadikan negara tuan-tuan bahawa sebagai sumber hidayah untuk seluruh alam manusia. Setiap rumah orang amalkan agama yang sempurna, dan setiap daripada individu rumah tersebut menjadi para da'i, bertebaran ke seluruh alam, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat satu keputusan hidayah untuk seluruh alam dengan pengorbanan yang tuan-tuan buat. Dan setelah kita dengar daripada pagi tadi Karguzari, ahwal, laporan kerja, dan setiap daripada kita merasai bahawa kita telah lakukan banyak kekurangan, sama ada segi amal masjid kita, sama ada segi jemaah yang keluar di jalan Allah, ataupun usaha tempatan kita. Atas rasa kekurangan ini tuan-tuan yang mulia, kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita. Dan juga kita berazam bersungguh-sungguh bahawa tidak ada satu masjid pun di dalam negara tuan-tuan, tidak ada satu masjid pun dalam negara tuan-tuan, lebih kurang 23,000 tuan-tuan, bilangan masjid lebih kurang 23,000. Tidak ada satu masjid dan surau pun di tempat tuan-tuan, melainkan kita dapat hidupkan 5 amal masjid dengan sempurna. Kita usaha. Bahkan kata beliau, bukan sahaja kita dapat membangunkan 5 amal masjid yang sempurna di setiap masjid dan surau yang ada, bahkan setiap orang-orang yang ada hubungan dengan setiap masjid dan surau dapat sama-sama ambil bahagian dengan 5 amal masjid. Bermakna bahawa seluruh masjid-masjid yang ada hidup dengan 5 amal, dan setiap orang yang ada hubung kait dengan mana-mana masjid dan mana-mana surau tanpa kecuali, semua mereka dapat 100% dapat melaksanakan atau amalkan, dapat beserta dalam 5 amal di masjid. Makna mereka semua dapat 100% orang penduduk negara kita, 100% penduduk negara kita yang Islam dapat libatkan diri mereka dalam 5 amal masjid. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, bila amal masjid sempurna, maka ta'limnya, keluarnya, gasnya, gas pertamanya, keduanya akan sempurna. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, ta'lim di rumah, dan ta'lim di rumah dibuat dengan sempurna, masuk salah satu daripada amalan masjid. Dan dibagi targhib untuk khuruj fi sabilillah, nafar fi sabilillah, keluar di jalan Allah, bagi targhib begitu banyak kepada para wanita dan masyurat mahram-mahram kita di rumah, sehingga timbul semangat mereka untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Keluar 3 hari, keluar 10, 15 hari, keluar 40 hari, dan negara jauh tuan-tuan yang mulia. Jadi atas maksud ini insya-Allah kita letakkan 5 amal sebagai asas setiap daripada orang-orang yang berada di dalam
mahallah berkenaan, masjid yang berhubung kait dengan masjid berkenaan atau surau berkenaan setiap orang Islam, mereka jadikan 5 amal sebagai asas tapak platform untuk bekerja dan berusaha dan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atas maksud ni tuan-tuan yang mulia, siapa di antara tuan-tuan yang sedia untuk keluar 4 bulan negara jauh tunai, masya-Allah. Bangun tuan-tuan, masya-Allah.